بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلومنا في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Salam hormat kepada untuk penuntut ilmu semua. Salam hormat kepada penuntut ilmu kita semua. Jadi alhamdulillah, mula-mula sekali atau utama sekali, banyakkan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dia saat itu berikan fursah, berikan keperluan ni untuk kita saat itu boleh muzakarah lagi pada hari ini dah. Jadi alhamdulillah, maka muzakarah kita hari ini iaitulah kita nak baca dua kitab dah. Kitab yang pertama, kitab Ayyuhawala tu lah dah. Mula-mula kita nak baca tu kitab Ayyuhawala bagi Imam Ghazali kita. Tu. Kitab Ayyuhawala bagi Imam Ghazali kita. Dan kitab yang kedua tu kita nak baca kitab Munyatul Musalli bagi Syekh Daud kita dah. Tu. Jadi dah mana-mana hendak tengok pengajian kita saat ni tu atau tengok muzakarah kita pada hari ni tu dah, minta tolong dengan sebesar-besar hati dah, tolong share atau tolong tiktang hak pengajian kita, hak kita duk buat ni lah dah. Mudah-mudahan dengan pertolongan demo saat ni tu Allah Ta'ala akan berikan ganjaran, berikan balasan di atas sokong, di atas benda kebajikan saat itu dah. Tiap-tiap perkara saat itu kita buat dengan ikhlas, semua ada ganjaran, semua ada balasan belaka dah. Kita tolong saat itu, tolong kita tolong di atas benda kebajikan, Allah Ta'ala akan beri balasan turut di atas kebajikan kita buat saat itu. Kalau lah kita tolong di atas kejahatan, Allah Ta'ala saat itu akan balas dengan kejahatan kita buat saat itulah. Jadi alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini pengajian kita saat itu akan terus lagi. Maka dah pengajian kita Ayyuhawala ni pada surat pada muka 23 dah, nasihat yang ke-6. Sambung situ. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok dia kata nasihat ke-6. Nasihat ke-6 apa weh? Hakikat hidup, cinta dan amal.
tu. Nasihat yang kane pada hari ni, nasihat kane pada pengajian kita hari ni. Dah. Nak royak tu, nak royak hakikat hidup kita. Kita saat ni tu nak hidup macam mana, duk hari-hari. Duk di atas muka dunia ni kita nak duk macam mana. Hidup kita tu hidup macam mana. Yang nak jadi manfaat bagi kita. Yang nak ada keberkatan di atas kita, yang nak ada keuntungan bagi kita. Tu. Hakikat hidup saat ni dia katanya cinta, kita cinta gapo. Cinta gapo di atas muka dunia ni. Dah, hati kita tu duk terikat dengan gapo di atas muka dunia ni. Terikat dengan apa? Dengan kebajikan. Rajin buat amal ibadat. Atau kita duk cinta gapo? Cinta duk musia-siakan masa. Duk tak ada adipedah. Duk cinta nak buat benda tak pakapah. Ko atau nak cinta nak buat gapo? Cinta hati kita duk terikat dengan benda hak molek. Tu. Lagi pula nak royak amal kita duk di atas dunia ni dah. Amal gapo ratik kita kena patut kena buat. Amal mana kita buat saat ni tu ada ganjaran, ada balasan, ada keuntungan bagi kita. Tu. Ni nasihat yang kane hak Imam Ghazali nak royak kepada kita semua ni. Tu nak royak katanya hakikat hidup. Lagi pula kita cinta, hati kita duk terikat di atas gapo pada dunia ni, dan amal gapo kita kena patut buat di atas muka dunia ni. Tu dah. Dah sedaplah dah. Kemudian yang seterusnya kita tengok dah yang katanya. Ya ayat katanya, wahai anakku yang tercinta. Dah. Wahai anakku yang tercinta, ya kata. Hiduplah engkau sesuka hatimu. Kerana engkau pasti akan mati. Dan cintailah apa saja yang engkau kehendaki. Kerana engkau pasti akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa saja yang engkau kehendaki. Kerana engkau akan dibalas mengikut amal perbuatanmu. Tengok dah. Dah. Tengok Imam Ghazali royak tu. Tu dah. Betul lah kita saat ni tu. Dah. Kalaulah kita perhati apa saja yang dia duk nasihat ni dia. Tu kita ambil amat timnan di dalam masa kehidupan kita tu. Nak ayat katanya masa kita saat ni tu ada kunka sangat-sangat banyak dah. Tu. Ada hargai masa kita tu. Dah. Kita tengok ni ayat apa? Dia katanya hiduplah engkau sesuka hatimu. Tu. Dia katanya hiduplah kita saat itu sesuka hati. Hati kita suka nak kok mana. Dah, hidup kita di atas dunia ni dah. Hati kita saat ni cenderung di atas gapo. Tu hati kita suka di atas benda gapo. Hati kita suka nak buat benda macam mana. Buatlah, dia kata di sini. Hiduplah diri kita saat itu sesuka hati. Dah tengok hati kita. Nak cenderung kat atas benda kebaikan ke ataupun nak suka di atas benda kejahatan. Atau benda hak kemaksiatan. Tengok dia kata di sini. Kerana apa dia kata suruh kita hidup lagu tu? Tu. Dia suruh hidupkan kita saat itu sesuka hati kita. Hati kita suka nak makuk mana, kita suka tu hati kita telah hidup kita saat itu. Buatlah apa saja, tu hati kita kehendak. Kerana apa dia kata? Kerana engkau pasti akan mati. Tu. Kerana kita saat itu dia katanya pasti, wajib kita tu kena mati. Satu hari kita kena meninggal dunia ni. Tu. Satu hari kita akan berpisah dengan dunia ni. Dunia katanya, hiduplah kita suka hati kita. Hati kita saat itu duduk atas dunia ni, suka nak buat gapo. Oleh kerana apa? Oleh kerana kita saat itu satu hari kita akan mati. Mati tinggallah dunia ni. Tak ada lah siapa duk kekal di atas dunia ni. Tu. Kita akan mati. Tu. Tu ni katanya buatlah sepuas-puas hati. Hiduplah. Ikutlah hati kita nak ke mana. Hidup hari kita saat ni tu. Tengoklah. Tu. Kalaulah hati kita saat ni tu hidup di atas benda kebajikan, maka mati kita saat itu jadi untung bagi kita. Tu pada hari akhirat saat itu jadi untung bagi kita.
Sebaliknya, dah kalulah hati kita saat itu hidup nak pesen hidup nak buat nak siap sok modok. Mengaji pun tak ambuh, semaya pun tak ambuh, puasa pun tak ambuh. Dah. Tu gapo lagi? Ikutlah apa saja daripada benda kebajikan hati kita tak ambuh. Kita tak nak hidup benda kok pesen tu. Mati kita saat itu dah. Mati kita saat itu. Mati kita saat itu dah. Jadi gapo? Jadi panggil katanya amal kita waktu kita mati saat itu, kalulah kita dok mengikut di atas benda kejahatan, tak ada gapo. Tak ada benda kebajikan sikit hebok di atas diri kita, itulah panggil tempat rugi kitanya. Dah. Tu ni nak katanya kita saat itu suatu hari kita akan kena mati, akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Sebab itu Imam Ghazali pesan kepada kita, ya katanya hiduplah saat itu tu hati kita. Tapi tu hati pun ingatlah kata satu hari saat itu kita akan kena meninggalkan dunia ni. Tu kita akan becek dari apa benda di atas dunia ni. Kalau kita usaha kita nak buat apa saja di atas dunia ni, kita akan berpisah, kita akan apa? Kita akan mati, panggil. Tu ya besar. Hiduplah tu hati kita. Hati kita suka nak ke mana, buatlah. Kalau lah suka di atas benda kebajikan, mati esok ada keutungnya. Kalau lah ada hidup kita saat itu suka nak duduk di atas kederhaka kepada Allah Ta'ala, mati kita sana saat itu akan ada duka cita terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah. Habis. Dia kata lagi. Tu. Ingat dah tu tengok Imam Ghazali saya. Dan cinta ialah apa saja yang engkau kehendaki. Cita ni makna katanya hati kita duduk sakut nak buat benda macam mana. Tu. Hati kita cita nak buat apa. Kalulah hati kita, takkanlah. Dah. Hati kita sana cinta apa saja kita nak tak di atas benda dunia ni. Hati kita cita nak kaya. Hati kita cita nak rumah besar. Hati kita cita nak duit banyak. Tu. Lagu tu saat ni tu. Hati kita cita nak gapo lagi. Tu. Hati kita cita gapo lagi. Dia kata di sini. Seolah katanya. Cita daripada tino. Masalah kita tak. Atau cita kepada nak anak banyak. Cita kepada nak harta banyak. Dan lain lagi lah. Cita kita saat itu apa saja yang kita kehendaki. Sebab hati kita saat itu cita nak apa. Nak pada bini jangok. Bini jangok. Tu. Cinta nak apa? Nak bini pak. Tu. Cinta nak anak banyak. Atau cinta nak harta banyak saat itu. Ayat kata di sini. Kerana apa? Boleh dia katanya cinta ialah apa saja yang engkau kehendaki. Kita kehendak apa? Kita buat kata hati kita duk sakut, duk terikat dengan apa? Terikat dengan bini banyak, bini lah. Terikat dengan anak, buatlah anak. Terikat dengan harta, buatlah harta banyak saat itu. Tu. Terikat ke apa? Terikat daripada pengkat-pengkat yang tinggi. Usahalah. Tu. Kalaulah kita, hati kita duk cinta lagu tu, hak yang kita kehendaki ke apa, kita buatlah. Kerana apa? Kerana engkau pasti akan berpisah dengannya. Tu. Dengannya. Dah. Dengan apa? Kerana kita saat itu akan berpisah. Tu. Dengannya, dengan apa saja yang engkau kehendaki saat itu. Tu nak katanya. Saat ni yang katanya hiduplah suka hati kita hidup nak duduk ke mana. Hati kita suka nak hidup ke mana. Tu. Kerana apa? Kerana kita saat itu akan kena mati. Dan lagi pula ayat kedua ni kata kita hati kita saat itu cinta. Duk sakut gapo hati kita saat ini di atas dunia ni. Kita nak buat gapo hati kita saat itu. Cinta kepada benda banyak, cinta kepada harta banyak, cinta kepada pangkat yang tinggi. Buatlah ya katanya. Kerana apa? Kerana engkau akan berpisah dengannya. Kita suatu hari itu akan berpisah juga dengannya saat itu. Tu. Semua saat itu di atas dunia saat itu, kita akan pisah dengannya belaka. Kita akan becek. Sebab cinta kepada tina, cinta kepada anak, cinta kepada harta, cinta kepada rumah-rumah besar saat itu. Semua saat itu akan berpisah dengan kita semua. Akan bercerai dengan kita semua saat itu. Tu. Sebab apa? Sebab manusia saat itu. Semua apa benda yang Allah Ta'ala beri kita saat itu dikatakan amanah.
masalah Allah Ta'ala beri kepada kita. Hati kita cerita duk terikat dengan bini, terikat dengan anak. Tu boleh bini dah, boleh anak dah. Saat itu Allah Ta'ala bagi rezeki dah kita. Itu dia panggil katanya, apa saja yang Allah Ta'ala beri kepada kita, itu dikatakan sebagai amanah. Ada amanah dah. Mesti kita kena tunai hak dia tertentu saat itu. Dan lagi pula panggil Allah Ta'ala beri penyia saja. Tu penyia saja ya atas dunia ni. Allah Ta'ala masalah bini, anak, getah, tu ni. Apa saja yang hati kita cintai saat itu kita usaha dapat boleh. Allah Ta'ala situ tak panggil sebagai penyemai saja. Tu. Pun penyemai di atas dunia ni saja. Sama tahu kita nak mati, sama tahu kita nak pisah dengan dunia ni. Tu. Dah, tu ni katanya apa saja yang Allah Ta'ala kepada kita di atas dunia ni dia panggil sebagai amanah. Amanah, panggil ada tanggungjawab. Tu. Kalaulah kita tunai di atas di atas kebajikan, akan jadi untung kita pada hari akhirat. Kalaulah kita dah guna di atas benda tak molek, yang mana Allah Ta'ala kita dah sebagai amanah bagi kita dah, kita jaga tak molek, akhirat sanalah kita tak panggil apa tempat sakit dia panggil. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala akan tanya satu demi satu. Dah. Habis itu. Tu kita pisah dengan dia, kita dah baca. Sebab apa? Sebab kita di atas dunia ni tak ada milik apa-apa kali. Tu. Kalaulah kita cerita di atas dunia saat itu dah hidup kita cerita di atas suka di atas benda dunia saat itu. Dah semua benda atas dunia ni saat itu akan becek dengan kita, akan pisah dengan kita. Kita ada usaha kaca duk buat duk hipung banyak harta saat itu. Semua saat itu akan pisah dengan kita. Pas duk tinggal bersama dengan kita waktu kita mati saat itu ke apa? Hisap atau kira ada kira tu. Kira lagu mana? Masalah kita saat itu. Kaca duk usaha kaya, harta kita tu banyak. Dah, lepas tu le usaha kita saat itu dah hijau saat itu. Dah, kita usaha di atas jalan kena kedak, halal kedak. Semua tu panggil ada hisap lah kau tu. Kereta pada dunia ni kita kaca cari banyak saat itu jadi milik demo dah. Ada bersama dengan kita saat itu ke apa? Kira pula pada hari akhirat Isa. Panggil hisap. Tu panggilnya. Kalaulah kita cerita di atas dunia, ya macam tu. Hati kita hidup terikat dengan apa? Dengan nak duit banyak, rumah banyak, tina banyak, anak banyak. Semua saat itu, apabila kita mati, kita akan berpisah semua. Becek dengan kita saat itu. Kita mati, bining. Orang lain pula. Baik hati. Tinggal anak-anak saat itu. Tak padu porah kita. Tinggal kereta. Tinggal kereta saat itu. Kereta tu akan jadi milik orang dah. Tak ada dah milik kita waktu kita mati saat itu. Ada bersama dengan kita saat itu ke apa? Kira panggil hisap. Usaha kita saat itu. Kita usaha di atas jalan molek ke tak? Usaha di atas jalan halal ke tak? Kereta kita kaca cari saat itu. Hak tu ada adanya. Kalaulah kita cinta, hati kita terikat di atas benda dunia macam tu. Sebaliknya kalaulah hati kita hidup terikat, dengan apa? Dengan akhirat. Masalah kita kata. Hati kita hidup terikat pada apa? Selepas pada kita mati tu kita nak temu apa macam-macam. Hati kita duk terikat macam tu. Rajin nak buat amal kebajikan, amal ibadat yang soleh. Tu. Hati kita duk terikat lagu tu, itu dikatakan hak tulah hak nak berdamping dengan kita. Waktu kita mati saat itu. Sebab waktu kita mati saat itu, dah akhirat sana tak ada dah. Perkara yang nak boleh tolong kita. Dah malaikat dengan amal kita tulah. Hak tu agak panggil katanya Allah Ta'ala nak tidik situ. Tu. Rajin duk tadi dia ni rajin duk buat amal ibadat semaya tu semaya ning tak tinggal nak kebajikan mengaji lagi. Tak pandai lagi mengaji, tak pandai lagi belajar. Tu. Duk tadi ni saat itu hidup apa? Hidup usaha di atas benda kebajikan, maka dah waktu kita mati hendak dia duk kekal dengan kita saat itu. Yalah, qada amal kita duk buat saat itu, amal kebajikan kita duk buat saat itu. Tu. Sebab itu saya kata dah ayat Quran. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Tu ayat Quran. Faman syaa'a, maka barang siapa saat ni hendak kila ia masa itu akan beriman dengan Allah Taala. Falyu'min, maka hendak kita saat itu berimanlah dengan Allah Taala. Bagaimana? Buatlah apa saja daripada Allah Taala suruh dan tinggallah apa saja daripada Allah Taala larang. Tu. Tu ni katanya hidup bagi kita saat itu lagu tu. Kalaulah hidup kita saat itu hendak di atas apa? Di atas kebajikan, di atas keuntungan. Maka kita saat itu buatlah.
Iaitulah berimanlah dengan Allah Ta'ala. Buat apa saja daripada Allah Ta'ala royak, tinggal apa saja daripada Allah Ta'ala lagi. Itu nak katanya faman syaa falyu'min dan waman syaa falyakfur. Waman syaa falyakfur. Dan barang siapa menghendakilah iman saat itu akan derhaka kepada Allah Ta'ala saat itu, falyakfur. Itu. Derhaka wisuklah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala royak dah. Jalan bagi orang utang, jalan bagi orang molek, jalan bagi orang ada kerabat pada hari akhirat. Dah royak dah. Tapi kita tak mahu nak buat, nak derhaka kepada dia. Mana semaya bay tak mahu. Mengaji pun tak mahu. Tu. Dah. Lah nak buat benda kebajikan, nak buat benda di atas hak molek saat itu tak mahu. Pupulah mereka tu saat itu. Tu ni ayat Quran ayat dah. Wa man syaa atau faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Tu. Ingatlah katanya hidup kita yang Allah Ta'ala dah. Umur yang Allah Ta'ala kepada kita saat itu pada hari saat itu sehari demi sehari saat itu hidup kita ada wasa rega tik. Ada wasa rega. Dan ingatlah katanya hidup kita saat itu akan temung dengan mati. Dah. Mati kita saat itu nak jadi baik ke nak jadi tak baik ke saat itu terhenti di atas kita hidup itu ni. Hari-hari kita saat itu. Kalaulah hari kita saat itu rajin buat amal ibadat, mati kita saat itu tak akan jadi apa? Akan tak jadi sesat. Dah. Kalaulah hati kita saat itu hidup macam tu. Tu. Kalaulah hati orang saat itu hidup macam nak derhaka kepada Allah Ta'ala semua. Boleh temunglah mati Isyak saat itu. Boleh kenyaklah. Boleh kenyaklah. Apa? Seksa boleh kecak seksa sana. Lagi pula hati kita duduk cerita, duduk terikat benda apa. Apa saja daripada hati kita duduk terikat saat itu. Masalah kita royak kata cerita daripada bini, cerita daripada anak, cerita daripada harta. Hati kita duduk sakut paut dengan tu, duduk terikat, duduk nak buat benda macam tu. Tu. Lepas tu ingatlah katanya apa saja yang hati kita duduk terikat, kita duduk buat lagu tu saat itu akan berpisah dengan kita. Cerita nak kepada bini pun tinggal kita. Tu. Cerita kepada anak-anak tinggal kita, cerita kepada harta kita tinggal kita. Hati kita duk terikat duk buat benda pasal tu saat ni tu. Terikat kepada hal duniawi saat ni tu. Semua akan tinggal kepada kita. Hanya kita saat ni tu tak ada boleh milik apa-apa saja. Dia panggil sebagai amanah ya Allah Ta'ala kita. Dia panggil penyemai saja ya. Masalah kita katanya Allah Ta'ala ke apa? Harta itu dikatakan amanah. Harta Allah Ta'ala kaya kepada kita. Wajiblah kita saat itu kena tunai, kena buat, kena jaga. Kalaulah kaya, kalau tak siapa hak, kalaulah kaya kita saat itu mari daripada jalan halal, alhamdulillah. Kalau usaha kita mari di atas jalan benda tak molek. Usaha oleh kekayaan di atas jalan haram ke masalah. Semua saat itu ada persoalan, ada hisab pada hari akhirat esok. Tu ni katanya waktu kita mati akan berpisah dengan kita. Akan bercerai dengan kita. Hadap tinggal dengan kita ke apa? Hisab kira masalah. Masalah Allah Ta'ala dah bini kita. Allah Ta'ala akan tanyalah. Mung hak terhadap bini tu mutunai setara mana? Sempurna ke tak? Allah Ta'ala ke apa? Anak pula. Anak di atas muka dunia ni. Lepas tu Allah Ta'ala akan tanya pula kita. Akan hisab pula tentang hak anak. Anak kita saat itu rumit cara ke tak? Hatta ke tak mengaji ke agama. Mereka berat tak terhadap anak-anak kita saat itu. Semaya baik anak kita cukup ke tak? Tu ni katanya waktu kita mati saat itu. Allah Ta'ala saat itu dah kira pula kita pada hari akhirat esok. Anak tinggal kita, bini tinggal kita, harta tinggal kita, hak dah bersama dengan kita waktu kita mati akhirat sana saat itu apa hisab kira tu kena kira molek, kena jaga molek lah. Tu ni katanya semua saat itu ada tanggungjawab tu. Tu. Dia atas bini pun ada tanggungjawab. Apa lagi? Anak pun ada tanggungjawab, harta pun ada tanggungjawab. Tu usaha jadi molek lah. Tu kalau lah hidup kita pasal hari-hari ya saat itu kena di atas hak syarat tutup, hak syarat royak, hak Allah Ta'ala royak. Alhamdulillah bahagialah kita saat itu pada akhirat sana tu. Kalau lah hidup kita saat itu hati kita suka nak buat benda tak molek. Lagi pula hati kita saat itu terikat kepada benda derhaka kepada Allah Ta'ala. Hidup kita saat itu nak buat benda maksiat semua, ingatlah waktu kita mati saat itu dah apa? Ada balasnya. Allah Ta'ala ada kira situ. Tu. Jadi katanya tu saya mengaji belah nak duk cara kita lagu ni.
Nak buat amal pun nak buat je kita mana-mana kita tak saya mengaji, tak saya belajar. Ingatlah katanya apa saja kita buat di atas dunia ni akan jadi soal pada akhirat sana tu. Tu. Yang ini buat main-main lah. Deh. Itu usaha lah. Hak mana-mana hak mana-mana hak apa dah hak dengar, hak ikut tentang muzakarah kita saat itu. Kalau lah diri kita saat itu rasa tak cukup dari segi ilmu kita, hendak belajar lah. Jangan buat malah, jangan buat jemu di dalam media agama. Buat jemu dengan ilmu saat itu, dah kita makna katanya kita tu tak aktif semua lah. Dah duk dengan tak aktif semua. Habis tu sikit sebanyak dia panggil. Habis. Dia katanya dan buatlah apa saja yang engkau kehendaki. Lagi duk ayat lagi. Dan buatlah apa saja yang engkau kehendaki. Wa'mal masyikta. Buatlah apa saja yang kita saat itu kehendaki di atas dunia ni. Kita kehendaki apa di atas dunia ni. Kalaulah kehendaki kita dah hari-hari kita kehendak nak buat benda maksiat, benda derhaka kepada Allah Taala, mengikut nafsu hawa nafsu kita semua. Tu. Duk tak bergaduh dengan syariat Allah Taala, duk tak bergaduh dengan apa? Dengan hak-hak Allah Taala royak yang bagi kita tu wajib kena buat. Kalaulah hidup kita tu duk pasal tu semata-mata nak mengikut hawa nafsu. Tu. Sampai jadi email dia kata dan buatlah apa saja yang engkau kehendak. Kalaulah kita kehendak nak mengikut hawa nafsu kita. Duk gaduh apa? Duk gaduh tetengeng ke apa? Hawa nafsu dak lajak. Tu duk kalau dengan hawa nafsu lajak dia panggil. Buat apa saja yang kita kehendaki. Yang guna. Buat saat itu dah nak mengikut hawa nafsu. Atau kita saat itu nak mengikut ke apa? Nak mengikut jalan Nabi. Nak mengikut jalan Nabi dan nak mensempurnakan sunnah-sunnah Nabi dan nak menghidupkan syariat Allah Taala. Tu. Ia royak pilih kata di sini. Dan buatlah apa saja yang engkau kehendaki. Kalau kata kehendak nak mengikut hawa nafsu, lagi. Atau kita kehendak saat itu. Nak buat apa? Nak buat apa? Nak buat jalan yang mengikut jalan Nabi, nak mensempurnakan sunnah-sunnah Nabi dan nak menghidupkan syariat Allah Taala. Tu. Kerana apa? Kerana engkau akan dibalas mengikut amal perbuatanmu. Tu ingat tu. Dia katanya balas saat itu yang mengikut apa saja yang kita buat. Sebab tu kena ingatlah duk atas dunia ni. Nak buat saat itu ingat. Buatlah apa saja yang kita kehendak. Kalaulah kita kehendak nak mengikut hawa nafsu. Kehendak nak buat benda derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah balas saat itu mengikut amalan kita buat atas dunia ni. Tu. Dunia ni saat itu. Kalaulah kita rajin nak buat derhaka, buat maksiat terhadap Allah Taala, akhirat sana saat itu ada balas dia mengikut apa? Mengikut kita buat saat itu. Tu. Kalaulah kita saat itu duk atas dunia ni buatlah apa saja yang kita kehendak mana? Duk nak menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Nak menghidupkan jalan Nabi dan nak mensempurnakan sunnah-sunnah Nabi dan nak menghidupkan hukum syariat Allah Taala saat itu. Kalau kita hidup atas dunia ni rajin buat benda macam tu, kita akan dibalaskan mengikut amal perbuatan kita. Tu. Sebab itu katakan in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Tu. Maka barang siapa saat itu menghendaki nak buat benda hak molek, makalah kita buatlah mengikut apa saja yang Allah Taala suruh saat itu. Tu. Dia tanya in khairan fa khairan. Kalaulah kita buat benda molek, buat amal solehah, rajin buat amalan benda kebajikan, masuk atau benda ketaat terhadap Allah Taala saat itu. Maka dia katanya ada balasan lah pada hari akhirat sana. Mengapa? Iaitulah kena kepada syurga yang al-aliyah. Syurga yang tinggi dapat saya balasan kita saat itu. Tu dah. Tu nak ayat katanya, ingatlah apa saja yang kita nak buat di atas kita kehendak di atas dunia ni. Kalaulah kita kehendak di atas benda molek, tempat balasan saat itu gapo? Molek bagi kita. Dan sebaliknya, kalaulah kita kehendak nak buat benda mengikut hawa nafsu, nak buat benda derhaka kepada Allah Taala, nak buat benda maksiat semua, duk semaya bebel tak ambuh, duk mabuk le kaya semua. Ingatlah katanya dibalaskan mengikut amal perbuatan kita. In syarran fa syarrun. Jika kita buat benda tak molek saat itu, pun balas benda tak molek jugalah. Maka tempat suknya kita buat benda tak molek saat itu ialah kena kepada neraka lah. Neraka tu tempat balasan, tempat suk bagi kita buat benda tak moleknya. Tu. Tempat balas bagi orang yang buat mengikut amal solehah, buat benda kebajikan saat itu. Apa tempat suk dia? Iaitulah kena kepada syurga yang maha tinggi. Yang tinggi dia panggil.
Al-jannati al-aliyati. Itulah. Atau fikirlah kita banyak-banyak hidup hari-hari ni, hidup dalam muka dunia ni dah. Tu. Kalau mati kita saat ni tu habis dah. Duk cita-cita nak buat. Duk akhirat sana saat ni tu. Duk doa, duk minta terhadap Allah Ta'ala. Minta lah Allah Ta'ala tu. Hatalah kita lagi naik dalam muka dunia ni. Supaya nak buat amal ibadat dah. Supaya nak buat amal ibadat apa saja yang Nabi royak saat ni tu. Kalulah duk hidup. Kalulah hidup pada dunia saat ni tu. Duk royak, duk mengayuhar kepada Allah Ta'ala lagu tu. Akan tak jadi manfaat apa-apa dah. Sebab itu nak katanya hidup kita cita apa, kita nak buat apa di atas dunia ni. Fikir molek, renung molek. Fikir molek. Sebab orang kita saat ni tu ada akal, ada otak, ada akal fikir dia. Fikir molek. Fikir molek. Nak buat benda kebajikan ke atau buat benda kejahatan. Kalau lah hati kita saat ni tu cita, duk terikat nak buat benda kebaikan, masalah kita kata. Tu nak buat apa saja daripada Allah Ta'ala suruh. Nak ingat apa saja daripada Allah Ta'ala larang. Nak buat mengikut jalan Nabi. Nak mensempurnakan sunnah-sunnah Nabi. Nak menghidupkan syariat Allah Ta'ala. Hati kita duk cerita lagu tu, duk terikat lagu tu saat ni tu. Mana katanya dah akhirat esok saat ni tu Tuhan akan balas supaya kita duk cerita, supaya kita duk hati kita duk terikat lagu tu saat ni. Tu. Ingatlah kata dah dunia ni saat ni tu hidup sama tara yo. Tak ada duk kekal apa, tak ada kekal sahabat. Tu. Cerita hati kita semata-mata di atas dunia saja duk saat ni tu duk usaha nak hak dunia saja. Rajin sangat kalau hak dunia. Kerja tu kerja ni, kerja siang malam. Atau buat amal ibadat pun buatlah pada bercukup semaya 5 waktu ya. Hak lain tak mau buat dah. Tu. Mana duk berat hati kita saat itu pada dunia dah. Kerja ni tak khabar ingat. Nak makan tak ada, nak tidur tak ada. Semaya pun cepat-cepat gerah-gerah sudah-sudah ya. Tu. Ingatlah katanya hak kita duk usaha di atas dunia ni. Kaca duk buat suku sembah saat itu, semua akan tinggal pada kita. Akan berpisah dengan kita saat itu. Tak ada kita nak boleh buat pergi akhirat sana saat itu. Tu. Tu ni katanya hak duk nak kekal dengan kita saat itu gapo? Hak nak boleh duk dengan kita saat itu gapo? Gapo? Itulah kira hisap Tuhan akan tanya pula. Kita saat itu Tuhan akan tanya. We umur hidup sepanjang ning saat itu. Kerja boleh kaya masalah kita kata kebun boleh banyak. Kereta pun nampak banyak, rumah pun nampak besar. Nampak kaya, nampak senang. Tapi jangan terlupalah kata akhirat saat itu akan tanya. Kalaulah kerja kita tu mari daripada jalan halal, jalan molek, jalan sah pada syarak, tu alhamdulillah lepas daripada persoalan. Kalaulah kekayaan atau harta kita kacau cari, kalaulah bini kita saat itu duk dekat tidur saat ni tu, boleh anak banyak-banyak saat itu, Tuhan akan tanya kita. Akan tanya kita saat itu. Ngah teteh bini awi nafkah cukup kedak, hak anak baik tanggungjawab sepenuh kedak. Harta saat itu mari daripada jalan halal atau jalan haram. Tu. Kalaulah hati kita terikat, kita buat kita pada dunia buat di atas benda molek, akan boleh dapat balasan molek. Kalaulah kita saat itu usaha kita, hati kita hidup buat benda di atas benda kejahatan, ingatlah akhirat sana saat itu ada balasan. Tu. Ingatlah buat dunia pun nak usaha gila, cari gila benda dunia ni. Tapi ingatlah apa saja yang kita ada usaha di atas dunia ni akan jadi apa? Akan jadi soal, akan jadi hisab, akan ada kira depan Allah Ta'ala. Tu. Kalaulah kita usaha di atas jalan molek, alhamdulillah, Tuhan balas molek. Kalaulah kita usaha di atas jalan kemaksiatan, kederhaka, Tuhan akan balas mengikut apa saja yang kita buat. Habis. Sini kata nasihat yang kat ni Imam Ghazali ni royak ni molek benar lah dah. Hidup kita tu. Kita nak hidup nak duduk di mana? Nak hidup orang oleh utang ke, orang oleh tak utang. Tu cerita kita. Hati kita cerita nak buat benda gapo. Cerita di atas kebajikan, akan dapatlah balasan kebajikan. Lepas tu amal pula kita saat ni tu. Amal saat ni tu. Kita saat ni tu rajin buat amal kita. Kalaulah kita rajin buat amal molek, Allah Ta'ala akan balas molek terhadap kita. Maka terpaksa bagi amal orang rajin buat amal molek saat ni tu ialah balasan dia syurga. Dan sebaliknya, amalan orang yang rajin buat maksiat derhaka kepada Allah Ta'ala saat itu, maka terpaksa sana saat itu ialah kena kepada neraka lah tempat dia. Itu boleh ingatlah hidup kita saat itu. Mudah-mudahan hidup kita saat itu, nampak ada harga dan ada
Ada apa? Ada nilai pada hidup kita saat itu. Jangan dia buat katanya hidup hari-hari saat itu tambah nak buat langsung nak kebajikan, nak buat benda pasal sia-sia banyak dah. Tu. Kalau kira katanya semaya baik tu tak apalah cukup lagi. Tapi amalan lain lagi Masa lain-lain daripada semaya, masa 5 waktu saat itu. Kita dak buat gapo tak masa yang tinggal lagi saat itu. Kita dak sia-sia ke atau kita dak gapo? Dak buat benda kebajikan, dak buat benda keuntungnya bagi kita. Tu niat katanya kena jaga molek lah. Tu. Itu niat katanya hidup kita tu ada harga, cita kita saat itu ada tanggungjawab, perbuatan kita semua tu ada tanggungjawab terhadap Allah Taala. Dah habis dah. Tu nasihat yang kelima ini, yang ke-6 ni pendek je dah. Sekat tu ya nasihat yang ke-6. Tu kita nak baca sekat ni lah. Kita nak baca kitab yang kedua pula. Maka ya kata nasihat yang 7 pula. Dihulurkan belajar ilmu, dahulukan belajar ilmu yang fardu ain. InsyaAllah Isyak kita akan baca lagi. Kemudian katanya wallahu a'lam. Bersama kita yang kedua dah, Munyatul Musalli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharain amin. Kitab yang kedua Musalli dah pada muka 2 dah. Kita baca dah kali mula-mula warning tu. Dah kali file mula-mula tu kita baca dah lah dah. Start dah lah sikit sebanyak saat itu. Maka hak mula-mula kita baca saat itu kita tak ada live show dah lah. Kita baca back video atau lepas lah YouTube. Lepas lah YouTube. Maka bagi siapa yang nak dengar, nak sokong, nak tahu benda kebajikan, nak dengar hak EP1 kita baca saat itu, hak file mula-mula kita baca saat itu, dah anda mengikut, anda tengok leh, like apa? Le page YouTube lah dah. Nama dia nya hak kita duk share tu lah. Nama YouTube tu. Maka kita nak sambung lah ni baca ni. Sambung kita baca mula-mula ni. Tengok ya katanya wa ja'ala fiha jannatal ajilati lil muhibbina wa ma'dina asraril ashiqina. Tengok. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasuli rabbil alamin wa syafi'il mudnibina. Tu. Wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi at-tahirina salatan wa salaman daimaini ila yaumiddin. Tu. Tengok syahadat kita, karya kitab Munyatul Musalli saat itu. Mata hak arak dia saat itu panggil akhir dia saat itu sudah dengan nun. Panggil kecek dengan jalan syajak panggil dah. Gisuk dengan nun panggil nuniyah. Dengar apa sedak dia. Tu tengok mula-mula ayat ni. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi ja'ala as-salata tariqatal muttaqina. Tu. Wa ja'ala fiha qurrata 'aini sayyidil mursalina wa ruknan min arkanid dini. Masuk dengan nun panggil nuniyah. Kecek dengan syajak panggil dah. Habis kemudian sama gini yang katanya wa ja'ala fiha jannatal ajilati lil muhibbina wa ma'dina asraril ashiqina. Atas pada katanya ja'ala salata. Atas sana dah. Ya katanya dah menjadikan padanya. Tuhan mana? Allah mana? Iaitulah kena kepada Tuhan. Tuhan yang menjadikan padanya pada semaya itu. Tuhan jadikan semaya saat itu. Tuhan yang menjadikan semaya saat itu. Dia kata dan menjadikan padanya, yakni menjadilah oleh Allah Ta'ala saat itu padanya pada semaya saat itu jadi apa? Dapat lazat manis khidmat dalam semaya. Tu ni katanya Allah Ta'ala saat itu dah yang menjadikan Allah Ta'ala jadikan oleh semaya saat itu. Allah Ta'ala menjadikan yakni menjadikan oleh Allah Ta'ala
padonyo pada semaya saat itu. Jadi gapo? Dapat lazat manis. Dapat lazat manis, dapat lazat kepada manis. Mana? Itu dikatakan idhafah bayaniyah lah. Iaitu lazat yang ialah manis. Tuhan menjadikan semaya saat itu dah dapat lazat manis, dapat lazat yang ialah manis. Tu. Nak boleh dapat lazat manis dan semaya saat itu, lagu mano weh. Tu. Saya bagi kecek dengan jalan kinayah di sini ni. Tengok tu, Tuhan menjadikan semaya saat itu dah dapat lazat manis. Dapat lazat yang ialah manis, khidmat dalam semaya, iaitu kerja di dalam semaya. Pio-pio rajin untuk buat amal ibadat semaya saat itu dah Allah Taala akan wirasakan dapat lazat manis semaya bagi kita saat itu. Tu tengok tu dia kata di sini dan menjadikan padonyo, yakni dan menjadikan oleh Allah Taala padonyo pada semaya ni. Jadi dapat lazat manis, dapat lazat yang ialah manis, khidmat di dalam semaya ni, kerja di dalam semaya. Dapat lazat yang ialah manis. Dapat akan ada kemanisan, dapat ada rasa serenok dalam ibadat semaya saat itu. Tu. Kan okey dengan kata dapat lazat manis ni apa apa Allah Taala tu dah. Jadi we rasa akan rasa manis le amal ibadat kita semaya saat itu. Panggil manis-manis maknawi di sini ni kecek dengan jalan kinayah dia panggil. Kinayah daripada sedak saat ni itulah. Dah. Kinayah iaitu punya daripada sedak, mana katanya dah Allah Taala menjadikan semaya saat itu kita akan rasa sedak le semaya saat itu. Apabila kita duk khidmat buat le semaya waktu khidmat semaya saat itu, khidmat dia dalam semaya mana? Semua apa saja kita buat le semaya saat itu, kita akan wirasa sedak. We akan rasa lazat, manis, atau sedak le semaya kita saat itu. Tu dah. Tu. Ini yang katanya boleh jeliga siapa tahu ni. Kita ada lah. Noi katanya dah semaya saat itu. We dapat rasa lazat manis khidmat dah semaya saat itu. Bila kita saat itu dah rasa lagu mana? Kita buat amal ibadat hari saat itu. Ada rasa jeliga ke tak? Ketika kita duduk semaya saat itu. Tengok di sini ni. Allah Taala menjadikan semaya saat itu dapat lazat. Dah dapat lazat manis khidmat dalam semaya. Tu. Waktu kita duduk kerja dalam semaya, waktu kita duduk sembah Allah Taala saat itu, Tuhan jadikan waktu kita duduk dalam semaya saat itu akan dapat lazat. Dapat lazat yang ialah manis. Ni kecek daripada kinayah. Kinayah daripada sedak. Tu. Siapa tangga mana semaya mana weh? Hak katanya ada lazat, ada kemanisan ketika kita duduk kerja dalam semaya saat itu. Semaya yang menepati syurga. Tu. Semaya yang menepati syurga. Semaya apa itu kita buat ya ada rasa. Ya ada rasa manis, ada sedap kita duduk semaya saat itu. Semaya tu yang menepati syurga, yakni yang serupa dengan syurga. Allah, sepengaduk le syurga dah. Lagu mana weh? Tak katanya semaya yang menepati syurga tu. Tu. Iaitulah dah. Semaya apa mana tu? Iaitulah menepati katanya waktu kita duduk semaya saat itu. Dan semaya kita duduk buat le semaya saat itu akan dapat rasa akan dapat rasa lazat manis le semaya saat itu. Semaya hak yang menepati syurga. Mana katanya seolah-olah kita duduk buat saat itu. Kita duduk le semaya lagu tu saat itu, makna katanya kita duduk dalam syurga dah pada dunia ni. Tu. Habis tu nak siapa situ payah tu deh. Nak katanya semaya kita saat itu waktu kita duduk buat semaya saat itu. Allah Ta'ala Allah Ta'ala menjadikan semaya ni saat itu akan dapat lazat dah. Ketika kita buat semaya saat itu. Semaya saat itu tu semaya yang menepati syurga. Mana kata sepon syurga dah. Pada dunia ni saat itu. Mana katanya seolah-olah kita saat itu duduk dalam syurga dah pada dunia ni. Tu nak akan rasa semaya macam itu. Tu payah deh. Payah tu. Ada semaya saat ni nak rasa lagu tu. Ada rasa lazat, ada rasa sedap, nak buat amal ibadat terhadap Allah Ta'ala. Semaya kita nak buat rasa lagu tu saat itu, yang menepati syurga, iaitu serupa dengan syurga dah pada dunia ni. Habis. Lagi pula, yang segera. Tu. Yang disegerakan di dalam dunia bagi segala hambanya yang muhibbin. Semaya saat itu, yang disegera. Tu. Semaya saat itu, yang disegerakan di dalam dunia.
Tu. Segera dah. Panggil kata semaya yang disegerakan di dalam dunia bagi segala hamba-Nya, hamba Allah Taala. Hamba Allah Taala mana? Yang muhibbin. Hamba Allah Taala yang muhibbin. Tu. Allah tengok kesyadap kecak tinggi dah ni panggil ni di sini ni. Seandainya katanya terjadi semaya tu akan dapat rasa sedap ketika kita duk buat semaya saat itu. Maka rasa sedap ketika duk buat semaya saat itu seolah katanya duk menempati dah di dalam syurga ni. Patu semaya itulah disegerakan di dalam dunia ni. Semaya apa sentuh saat itu bagi segala hamba-Nya, hamba Allah Taala. Hamba mana? Hamba yang muhibbin. Tu. Hamba apa sentuh? Segeralah bagi buat dia saat itu. Waktu semaya apa kena masuk waktu pak. Segeralah bagi supaya nak akan rasakan semaya Allah Taala royak saat itu. Ketika kita buat kerja semaya saya akan dapat lazat manis dari kerja semaya saat itu. Seolah katanya lah semaya saat itu menepati lah syurga dah. Lepas tu hak rasa lagu tu saat itu semaya pada situ saat itu bagi segala hamba-Nya, hamba Allah Taala. Hamba mana? Yang muhibbin. Hamba-hamba yang hati dia pasal mana? Hamba-hamba Allah yang hati dia saat itu terikat dengan Allah semua. Tu ni katanya hamba yang muhibbin ni itulah hamba-hamba hak yang hati dia saat itu terikat dengan Allah semua. Maka orang hati dia saat itu hidup terikat dengan Allah semua saat itu, maka Tuhan menjadikan dapat lazat, dapat sedap lah semaya saat itu. Tu payah tu. Tu. Dia dimasuk lagi golongan hamba yang muhibbin. Hamba yang muhibbin ni hati dia saat itu terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala semua. Maka orang hati terikat dengan Allah Ta'ala saat itu, Tuhan akan menjadikan, Tuhan akan dirasakan dapat sedap dan semaya saat itu. Dan manis pada mengerjakan semaya. Seolah-olah katanya, dia duduk di dalam syurga dah pada dunia ni. Tu ayah tu. Semaya tu. Tu ni katanya, وَجَعَلَ فِيهَا جَنَّةَ الْعَاجِلَةِ لِلْمُحِبِّينَ. Tu. Habis. Dan tempat kalian segala rahsia daripada bagai tajalli Allah. Tajalli saat itu bagi orang yang asyikin. Yakni asyikin tu. Rindu mereka itu. Segala hamba saat itu akan mahbub Allah Ta'ala. Tengok dia kata. Wa ma'dina asraril asyikin. Dia semaya saat itu. Wa ma'dina ni atas pada katanya. Apa? Jannata. Tu. Jannata atas itu dah. Atas pada katanya jannatal ajilah. Dan dia kata lagi, dan tempat kalian. Tu, semaya ni. Tuhan menjadikan pada semaya saat itu, tempat kalian. Tempat kalian ni panggil tempat beripong lah. Tu. Tempat beripong, segala rahsia. Lah semaya tu ada rahsia. Banyak rahsia. Rahsia tu apa rahsia? Dia panggil benda sulit-sulit lah. Rahsia tu panggil benda sulit. Lah semaya saat itu. Tuhan menjadikan tempat beripong bagi segala rahsia. Lah semaya saat itu. Gapo wis segala rahsia badah atau bayar bayar gapo wis segala rahsia saat itu daripada bagai tajalli Allah tu daripada bagai tajalli lesmaya ni rahsia ni kapan bagai tajalli Allah ni rahsia rahsia lesmaya saat itu Tuhan jadikan semaya itu tempat beri pembagi segala rahsia rahsia lesmaya itu apa ialah daripada bagai tajalli Allah kan lagu mana tajalli Allah iaitulah apa? Daripada bagai zahirkan kebesaran Allah Ta'ala. Kita nak menzahirkan kebesaran Allah Ta'ala dah waktu kita semaya saat itu. Itu rahsia yang pertama. Rahsia oleh semaya saat itu, iaitu dah daripada bagai tajalli Allah. Mana? Daripada bagai zahirkan kebesaran Allah Ta'ala. Kita duk membesarkan Allah Ta'ala dah. Itu rahsia oleh semaya saat itu. Kita nak besar Allah Ta'ala dah. Tu. Panggil bagai tajalli Allah Ta'ala ni panggil daripada bagai kebesaran Allah Ta'ala yang kita buat dengan dia saat itu. Jalan nyata dia panggil. Jalan nyata rahsia lagu tu. Tajalli. Tu. Bagai tajalli Allah saat itu mana katanya kita nak membesar ke Allah Ta'ala saat itu dengan jalan nyata lagu mana? Mana? Kita nak besar Allah Ta'ala lagu mana? Tengok pada ketika sujud saat itu. Kita hantarkan muka kita yang semulia-mulia anggota kepada sehina-hina tempat. Jinjak tapak kaki dia panggil. Tempat yang hina kali. Mana? Muka hak mulia saat itu. Kita pergi sujud kepada bumi. Pergi sujud kepada tempat tak kaki yang paling hina. Panggil. Tu makna katanya. Dah. Tuhan menjadikan semaya itu tempat berhimpun segala rahsia. Panggil. Benda sulit-sulit lah semaya itu. Kenapa? Daripada bagai tajalli Allah. Daripada bagai kebesaran Allah Ta'ala. Kita nak membesarkan akan Allah Ta'ala. Panggil di atas jalan nyata dah di situ.
Mana? Seolah kata waktu kita sujud saat itu. Muka yang paling mulia kita saat ni. Yang paling mulia sekali, kita pergi hantarkan tak kepada tempat yang paling hina sekali. Yang tak pada tapak kaki saat itu. Pergi sujud situ. Tu ni katanya rasiyadah situ tu, kita nak menzahirkan daripada bagai tajalli Allah. Kita nak menzahirkan sifat kebesaran Allah Ta'ala dah di situ tu. Tu tengok hikmat saya menjadikan semaya saat itu. Tak saya rasa kita terlebih. Tengok lebih mana kita. Sama je kita tu. Wak mau kaya, wak mau jangok, wak mau tesak, wak mau huduh, wak mau apa. Tengok waktu semaya sama belaka. Tak kira cak apa dia panggil. Dah sampai waktu semaya saat tu sama belaka. Tak bersakut kata bungcak tu nak lebih daripada kita. Tak. Tu. Ketika semaya sujud tempat tu lah belaka. Muka mulia jangok sujud. Lebih. Sujud pada apa? Sujud pada tempat tak kaki yang paling hina. Muka yang paling mulia saat itu pun. Waktu masuk semaya saat itu. Sama ya. Tu dah. Itu ni katanya Rasulullah dan semaya saat itu. Kita nak muzahirkan. Apa? Nak muzahirkan sebagai kebesaran Allah Ta'ala. Habis. Dia kata lagu tu saat itu. Bagi orang yang asyikin. Katanya. Kalian segala Rasulullah daripada bagai tajalli Allah saat itu. Bagi orang yang asyikin. Apa orang yang asyikin? Yakni asyikin tu. Rindu mereka itu segala hamba. Rindu apa? Akan mahbubnya. Mahbub. Akan mahbubnya. Mahbub apa? Mahbub orang saat itu. Ialah kena kepada Allah Ta'ala. Allah. Payah belaka tu dah. Tu. Dia katanya nak adakan. Rasulullah semaya saat itu. Daripada kita nak muzahirkan sifat kebesaran Allah Ta'ala saat itu. Bagi orang yang apa? Hak yang duk teringat kepada mahbub dia semua. Hak yang duk asyik, hak yang duk rindu semua. Hak yang duk rindu, yang duk asyik mereka itu akan mahbubnya. Akan kekasih dia tiada apa? Ke Allah Ta'ala. Tu ni katanya lah semaya kita. Kalaulah kita teringat, hati kita teringat kepada Allah Ta'ala semua. Hati kita saat itu, rasa kasih terhadap Allah Ta'ala semua. Ingat kepada Allah Ta'ala semua. Waktu semaya besan itu, kita akan nak menzahirkan bagai tajalli kita terhadap Allah Ta'ala dah. Maka lah semaya baik kita lagu tu lah hati kita duk lagu tu saat itu akan adalah Rasulullah dia saat itu. Rasulullah dia saat itu setengah daripadanya kita nak menzahirkan kebesaran Allah Ta'ala. Dan hati kita duk buat lagu tu, perasaan kita duk buat lagu tu, hati kita duk rindu kepada Allah Ta'ala waktu kita semaya saat itu, seolah-olah semaya kita tu akan dapat lazat manis lah. Tu. Yang semaya kita lagu tu dapat lazat manis saat itu seolah katanya menepati syurga. Mana katanya pada dunia ni supaya kita dapat syurga dah. Tu niat katanya semaya saat itu banyak rahsia. Tak perlu nak boleh siapa tahap tangga tu saat itu kena melalui ngaji-ngajar lah. Ngaji. Semaya baik kita lagu mana, anggota kita kena tak lagu mana, anggota zahir kita ni kena duduk di mana. Dan lagi pula anggota batin kita tu kena duduk di mana. Nak boleh dapatkan apa? Nak boleh dapatkan rasa manis dari amal ibadat kita. Ada sedapat lazat manis di dalam semaya baik kita ni. Seolah kata kita duk rasa lagu tu, seolah katanya menepati syurga dah pada dunia ni. Seolah kata kita lah syurga dah pada dunia ni. Patu ni katanya Tuhan menjadikan semaya saat itu tempat beripun segala rahsia terhadap Allah Ta'ala. Rahsia dia saat itu apa? Daripada bagai tajalli Allah. Rahsia gila semaya saat itu iaitulah kena kepada bagai tajalli Allah Ta'ala. Mana katanya kita nak menzahirkan kebesaran Allah Ta'ala. Mana? Seperti kita katanya waktu sujud saat itu. Kita nak menzahirkan. Kita nak menzahirkan bagai tajalli terhadap Allah Ta'ala dah di situ tu. Tengok muka kita yang paling mulia. Hak paling mulia sekali kita kepada tempat yang paling hina sekali. Hak letak dua tapak kaki saat itu. Itu nak katanya, nak oyak katanya. Nak oyak rahsia daripada bagai tajalli Allah di situ tu. Tu. Hak tu bagi orang yang hati dia saya terikat kepada Allah Ta'ala semua lah. Hati dia terikat kepada Allah Ta'ala semua. Barulah ada berasa supaya best saat itu. Boleh rasakan supaya demo. Lagu tu Ni semaya ni kau dia ingat macam-macam. Dia ingat, dia asyik kepada benda lain daripada mahbub. Lain daripada Allah Ta'ala. Sebab itu semaya baik kita saat itu. Tak ada wasa rajin mana. Tak ada wasa delira apa. Memang tak wasa gua nak tengok amin badak. Wasa apa? Tak ada wasa apa. Wasa manis? Tak ada wasa manis. Pahit dah. Tu ni katanya. Usahalah hati kita saat itu. Usahalah diri kita saat itu. Tanilah diri kita. Bohlah diri kita saat itu. Akad ilmu sebelum daripada kita nak buat amal ibadat.
barulah amal ibadat kita tu saat itu ada rusia, ada dapatkan rasa kemanusia dari amal ibadat. Ni rajin buat tapi belajar dak pas mananya nak ada rasa. Nak ada rasa daripada bagai-bagai kelazatan manusia dari amal ibadat. Habis situ. Kama dia katanya wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasuli rabbil alamin wa syafi'il mudnibina. Wallahu a'lam. Sekat dulu dah. Kemudian katanya wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina futuhan arifin wa wasi' razaqana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.